Pergaulan bebas menurut Islam. Apa yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas menurut Islam? Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan istilah yang berasal dari kalimah khalaqna yang berarti yang berarti bercampur. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang di mana bebas yang dimaksudkan ialah melebihi batas-batas norma yang ada. Pergaulan bebas adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Pengertian bebas adalah terlepas dari kewajipan, aturan, hukuman, nilai agama dan nilai kesusilaan. Pengertian pergaulan bebas dari segi agama adalah proses bergaul dengan orang lain tetapi melepasi ikatan batasan pergaulan. Di dalam dunia ini, Allah telah menciptakan dua kaum yang berbeza jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dia juga telah menciptakan syariat untuk mereka. Apakah faktor-faktor pergaulan bebas? Faktor yang pertama ialah dunia cipta remaja. Di zaman moden ini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju, tetapi bukan sebagai pelanggaran perintah Allah. Memang lumrah perasaan ingin berpasangan semakin memuncak ketika berada di alam remaja, tetapi sekiranya perasaan ini tidak dikawal, sudah tentu ini akan menimbulkan gejala-gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya. Faktor yang kedua ialah kurang perhatian daripada ibu bapa terhadap anak. Apabila sesebuah keluarga telah terlepas pandang tentang perkembangan hidup anak mereka, maka bermula di saat itu seorang anak mencari perhatian dengan bergaul bersama-sama kawan yang dapat memahami masalah dan kehendak mereka. Maka apabila seseorang remaja perempuan merasakan rakan lelaki lebih memahami hidupnya dan memenuhi kehendaknya, maka disitulah bermulanya pergaulan secara bebas di antara remaja perempuan dan lelaki tanpa memikirkan soal batasan dalam pergaulan mereka. Faktor yang ketiga ialah kurangnya didikan agama. Ibu bapa tidak mengambil berat untuk mengajar ilmu agama kepada anak mereka. Walaupun remaja tersebut dihantar ke sekolah agama dan diajar tentang agama, tetapi penekanan yang kurang daripada ibu bapa menyebabkan mereka rapuh dan langsung soal membabitkan pergaulan bersama jantina yang berlainan. Faktor yang keempat ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibu bapa
media massa. Kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. Kelakuan yang tidak senonoh yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencela dalam hati pelajar. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini. Jadi disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pada yang terus merosot itu. Faktor yang keenam ialah pihak sekolah. Kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekolah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebabkan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. Oleh itu, cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar. Faktor yang ketujuh iaitu faktor yang terakhir ialah tahap iman yang lemah. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan iman. Ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama mendorong seseorang itu dikuasai nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Tahap iman manusia hidup dalam jiwanya yang lemah dan kosong. Manusia yang lemah tidak takut dan gentar akan hari pembalasan di akhirat kelak. Akibatnya mereka tidak dapat membezakan kebaikan dan keburukan, antara kebenaran dan kebatilan. Seterusnya, kami akan menerangkan kesan daripada pergaulan bebas ini. Ya, mari kita lihat satu demi satu. Kesan yang pertama adalah berlakunya kes pembuangan bayi. Pergaulan bebas ini akan menyumbang kepada kes pembuangan bayi kerana biasanya individu akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i atau hubungan sebelum bernikah. Sudah banyak kes yang terjadi yang melibatkan kes pembuangan bayi ini. Dapat kita lihat banyak keratan-keratan akhbar yang mengeluarkan tentang isu-isu pembuangan bayi ini. Oleh sebab itu, kita perlu menjauhkan diri daripada aktiviti pergaulan bebas ini. Kesan yang seterusnya adalah menyebabkan kemerosotan dalam pembelajaran. Kebiasaannya, individu yang sering melibatkan diri dalam pergaulan bebas ini akan mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang akan merosakkan akhlak dan menyebabkan mereka akan lebih memilih keseronokan. Individu menjadi kurang fokus dalam kelas adalah kerana kemungkinan mereka terlampau fokus dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Sebab itulah mereka menjadi kurang motivasi untuk belajar. Tidak salah untuk kita berseronok, tetapi yang penting kita perlu bijak memilih aktiviti yang dapat memberikan keseronokan kepada kita secara sihat dan baik, bukan aktiviti yang mendorong kepada perkara negatif. Kesan yang ketiga adalah penyebaran penyakit-penyakit berjangkit. Sebenarnya, terdapat pelbagai jenis penyakit yang boleh berlaku disebabkan oleh hubungan bebas antara lelaki dan perempuan. Apa contoh-contoh penyakit-penyakit yang berpunca daripada pergaulan bebas? Antaranya adalah seperti HIV, AIDS, hepatitis, sifilis dan gonoria. Malah bukan ini sahaja, ia juga mempunyai beberapa penyakit yang lain dan di antara penyakit-penyakit ini, ia boleh menyebabkan kepada kematian.
Ia sangat berbahaya kerana dapat memberikan mudaratan kepada kesihatan diri. Oleh kerana itulah kita perlu menjauhi diri daripada aktiviti pergaulan bebas ini. Seterusnya, kesan pergaulan bebas ini adalah ia akan menjejaskan imej negara. Kenapa ia boleh menjejaskan imej negara? Hal ini kerana negara lain akan memandang rendah terhadap kerajaan kerana tidak berupaya untuk menangani isu masalah sosial ini. Daripada situ juga, ia boleh menjadi buah mulut kepada pelancong-pelancong luar serta media massa daripada negara lain. Kesan yang terakhir adalah menyebabkan keruntuhan akhlak. Hal ini kerana pelaku akan mengamalkan budaya hedonism, iaitu budaya yang mementingkan keseronokan semata-mata dan tidak mempedulikan akan ajaran-ajaran agama. Sungguh berbahaya sekali budaya hedonism ni sekiranya diamalkan dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Lihatlah betapa bahayanya pergaulan bebas ini. Ya, betul itu. Justeru itu, anda semua perlu sentiasa waspada dengan siapa anda bergaul. Ibu bapa juga perlu sentiasa mengawasi aktiviti-aktiviti anak-anak mereka supaya mereka tidak mudah terjebak dengan pergaulan bebas ini. Seterusnya, apakah langkah-langkah untuk kita mengatasi pergaulan bebas? Jadi, mari kita pelajarinya. Langkah yang pertama bagi mengatasi pergaulan bebas adalah membina hubungan yang berkualiti di antara sesama remaja, keluarga dan guru. Dalam membina hubungan yang berkualiti ini, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah berkongsi suka dan duka bersama. Yang kedua adalah mengimbangi keperluan emosi diri. Antara keperluan emosi yang penting dalam diri seseorang remaja adalah sifat kasih sayang sesama ahli keluarga dan guru dan keprihatinan terhadap orang lain. Keperluan emosi diri ini amat penting dalam membantu mengisi kekosongan hati seseorang remaja itu. Dan yang terakhir adalah membina hubungan yang baik di antara remaja, keluarga dan juga guru. Seterusnya, cara lain untuk kita mengatasi pergaulan bebas adalah dengan pemilihan rakan yang baik. Pemilihan rakan yang baik amat penting dalam diri seseorang remaja. Ini kerana ia akan mempengaruhi tingkah laku seseorang remaja itu sama ada akan bertindak secara positif maupun negatif. Seperti yang kita tahu, sesuai dengan sifat ingin tahu yang tinggi serta gemar untuk berkawan, sudah pastinya remaja mudah untuk didampingi oleh rakan-rakan tanpa mengira usia. Jadi, amat penting bagi seorang remaja itu untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri lebih baik. Rakan yang baik akan bertindak untuk mengajak remaja untuk lebih bersungguh-sungguh dalam pelajaran, mampu memberikan nasihat yang terbaik dan mampu dijadikan sebagai idola dalam kemajuan kehidupan seseorang remaja. Namun begitu, rakan yang tidak baik pula boleh mendorong remaja untuk mencuba perkara-perkara yang negatif
serta tidak mengendahkan nasihat ibu bapa dan guru-guru. Rakan yang tidak baik juga mampu memperkenalkan remaja dengan orang lain tanpa arah tujuan yang khusus serta sering mengajak rakan lain untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selain itu juga, rakan yang baik ini akan mendorong remaja ke arah melakukan perkara yang baik. Contohnya seperti mengajak remaja ke masjid atau surau untuk beribadah. Rakan yang baik juga lebih terdorong untuk menjadi penasihat kepada seseorang remaja. Seterusnya, langkah lain dalam mengatasi masalah pergaulan bebas adalah elakkan berpasangan. Pada peringkat remaja ini, perkembangan fisiologi, emosi dan seksual adalah seiring dan secara tidak langsung menyebabkan wujudnya perasaan ingin berpasangan. Jika perasaan tersebut tidak mampu dikawal oleh seseorang remaja, ia mampu mengarah ke arah perlakuan yang tidak bermoral seperti pergaulan bebas dan seks luar nikah. Seterusnya, ia mampu mengurangkan tumpuan ke arah pembelajaran. Dan apa yang lebih membimbangkan lagi, ia mampu mendorong seseorang remaja itu ke arah penzinaan. Kesannya, ia boleh mengakibatkan seseorang remaja perempuan itu mengandung luar nikah. Seterusnya, langkah lain untuk mengatasi pergaulan bebas adalah kawalan terhadap penggunaan media sosial. Perkara ini amat penting. Ia bukan sahaja memerlukan kerjasama di antara ibu bapa dan guru, malah ia juga memerlukan tahap kedisiplinan seseorang remaja dan juga sifat tanggungjawab seseorang remaja itu. Remaja perlulah bertanggungjawab dengan penggunaan media sosial. Seseorang remaja itu perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi tentang akibat penyalahgunaan media sosial. Ibu bapa juga perlulah menghadkan waktu penggunaan media sosial anak-anak. Ibu bapa juga perlulah sentiasa memantau penggunaan media sosial anak-anak. Akhir sekali adalah penyediaan jadual waktu. Dalam hal ini, ibu bapa perlulah mengatur aktiviti rutin harian dan mingguan anak-anak. Aktiviti yang perlu ibu bapa sediakan adalah aktiviti yang berfaedah dan dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak. Antaranya adalah gotong royong dan membaca buku bersama-sama.